Amo ya, sampai hati dinetingan kaki kanda daripada hidup lagi baik ngom mati. Ai Tuhan anak, ampunkan ngok dosa. Alias Kongo, pahit manis pelawak legenda. Apabila kita kenang kembali telatah alias Kongo, pasti kita akan teringat dengan satu watak apik dalam filem Madu 3 arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Alias Kongo merupakan seorang yang berstyle dan mempunyai keistimewaan dengan mimik muka, pakaiannya serba hitam dan logat ala Cina sering membuatkan penonton terhibur. Alias Kongo atau nama sebenarnya adalah Alias bin Said ini berasal dari Pulau Berani, Singapura. Dia adalah lepasan sekolah menengah Kota Raja dan kemudiannya melanjutkan pelajarannya di Sekolah Agama Al-Junaid, Singapura. Bagi sesiapa yang mengenalinya, dia dikenali sebagai apik dan popular bukan sahaja kepada masyarakat Melayu, malah kepada masyarakat bukan Melayu. Asal-usul nama alias Kongo ini sebenarnya digunakan sempena pergolakan yang sedang berlaku di negara Kongo. Pergolakan politik dan guling-mengguling serta pembunuhan yang berlaku antara kuncu-kuncu Mobutu di satu pihak lain di Kongo pada tahun itu telah menarik hati alias. Justru itu, sesuai dengan jiwa humor dalam dirinya telah menarik beliau untuk menggunakan nama negara tersebut di penghujung namanya. Kemunculan pertamanya dalam dunia lawak ialah pada Ogos 1962 dalam satu pertunjukan pentas di panggung Victoria. Pada waktu itu, dia berpasangan lawak dengan pelawak yang telah terlebih awal muncul darinya. Oleh kerana kemunculan pertamanya pada waktu itu amat baik dan diterima, nama pasangan yang muncul lebih dahulu tidak diperhatikan orang. Maka sejak dari pertunjukan itulah dia mula dikenali sebagai pelawak baharu, dan dari bakat lawak yang telah diperlihatkan buat pertama kali itu, dia dilihat mempunyai potensi yang besar untuk meneruskan profesi tersebut. Kemunculannya pada tahun tersebut telah menambahkan lagi senarai pelawak yang telah sekian ramai pada waktu itu. Kapal berlayar ke Tanjung Pinang, singgah berlabuh sing ujung Tanjung. Bagaimana hati aku nak senang, dua sangka satu burung. Setelah pertunjukan itu, dia sering berpasangan dengan rakan pelawak lain seperti King Godobel dan Zen Blackout. Dengan pasangan itulah, alias mula mendapat undangan dari berbagai pihak seperti RTS, RTM, jemputan pertunjukan Singapura, Malaysia dan Brunei. Pembaharuan yang diperkenalkan alias dan rakannya dalam dunia lawak Melayu pada zaman itu membantu mengekalkan kumpulan tiga sekawan itu, di mana mereka digelar The Three Singapore Stooges. Oleh kerana bakatnya yang luar biasa, dia dengan mudah dapat meletakkan dirinya di tempat teratas di antara senarai pelawak yang sedia ada. Memang sebelum itu, ramai pelawak telah lahir dengan menjadikan pelat Cina sebagai satu bahan untuk mentertawakan orang. Tetapi, kemunculannya dengan menggunakan pelat itu agak berlainan, malah lebih mirip kepada keadaan sebenar. Maka kerana itulah, nama Abang Apik bermain di bibir masyarakat. Iya, baru nggak tahu. Rupanya orang mati naik kereta racing ya. Penglibatannya dalam dunia lawak semakin menjadi hingga dikenali ke serata daerah seperti Malaysia, Kepulauan Riau serta Sumatera. Beliau juga pernah menjadi pelawak tetap di bahagian radio dan televisyen Singapura, di samping aktif dalam mengikuti pertunjukan bakti dan amal pentas. Antara pertunjukan amal yang pernah disertainya ialah pertunjukan amal memungut derma Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Taiping di Bandar Taiping pada hari ulang tahun kemerdekaan, di mana rombongan itu diketuai oleh Dayang Sofia dan anggotanya terdiri dari Ahmad Daud, Jah Mahadi, Murni Sarawak dan alias Kongo. Alias Kongo memiliki kereta kesayangannya iaitu kereta Nash merah putih dan dihiasi bendera. Beliau sering dilihat berkeliling bandar dengan menaiki kereta tersebut, dan bagi sesiapa yang melambai-lambai, dia akan membalasnya sebagai tanda hormat. Sebelum terlibat dalam dunia lawak sepenuh masa, beliau merupakan seorang juruteknik di syarikat Traction
Pernah suatu ketika dahulu, semasa pertunjukan amal di Pekan dalam bulan April 1961, Alias pernah menyatakan kepada rakannya bahawa kerja sebagai juruteknik agak menyukarkannya memenuhi jemputan dalam bidang lawak. Beberapa tahun kemudian, dia pun berhenti kerja dari syarikat tersebut dan menjadi pelawak sepenuh masa. Kejayaannya dalam pentas komedi telah menarik pembikin filem di Kereta Keris untuk menawarkannya satu watak dalam filem Raja Bersiung pada tahun 1963, iaitu sebagai tukang masak bersama pelakon utamanya ketika itu seperti Malik Selamat, Maria Manado, Ahmad Nisfu dan ramai lagi. Seterusnya, beliau terus ditawarkan lagi dalam filem-filem keluaran syarikat itu seperti filem Pontianak Gua Musang pada tahun 1964 dan Rumah Itu Dunia Aku. Turut serta menawarkan peluang berlakon kepada beliau adalah pemilik syarikat perfilman di Jalan Ampas iaitu Shaw Brothers. Antara filem-filem hebat lakonannya di Jalan Ampas adalah filem Madu 3 sebagai bintang undangan dan Mambang Moden pada tahun 1964 bersama seniman Aziz Jaafar, Aziz Sattar, S. Samsudin, Seniwati Saadiah, Norma Diah dan banyak lagi. Dia belum lagi, itu baru kepala dia. Ekor dia punya nama belum lagi. Ekor dia. Aduh, mana ekor pula. Tidak betul. PWD buat jalan. Seterusnya, pada tahun 1966, beliau diberikan peluang sekali lagi berlakon dalam filem Aksi Kucing bersama beberapa pelakon hebat tanah air dan teman rapatnya Aziz King Rebel. Pada tahun 1968, alias Kongo ditimpa kemalangan di mana rumahnya yang terletak di Kampung Kembangan, Lengkong 3 dijilat api. Kerugian dianggarkan lebih daripada RM8,000 termasuk kereta kesayangannya, Nash Merah Putih. Penduduk kampung amat bersimpati dengan pelawak itu dan menderma sebanyak 100 kepada beliau. Salah satu tarikan yang menjadikan alias Kongo cukup terkenal ketika itu adalah sikapnya yang tidak sombong dan sedia menerima jemputan dan undangan baik di mana saja, termasuk di majlis perkahwinan dengan sukarela. Pendek kata, sejak dikenali ramai, beliau tidak pernah menolak sebarang undangan walau di mana saja orang yang memanggilnya. Lantaran selalu menerima permintaan masyarakat, kesihatannya mula terganggu dan sering jatuh sakit. Namun, beliau tidak begitu menghiraukan rasa sakit tersebut. Dengan bantuan dan tenaga serta pertolongan dari kawan-kawannya, dia cuba melawan sakit tersebut demi memenuhi permintaan ramai. Isteri alias Kongo iaitu Zainah Yunus turut terkenal sebagai seorang pelawak dan pernah berlawak bersamanya di layar TV dan pentas. Menurut Zainah, dia mula berminat dalam bidang lawak setelah mendapat bimbingan dan dorongan dari suaminya. Beliau menyifatkan suaminya sebagai seorang yang begitu baik. Walaupun dari kacamata masyarakat, dia seorang yang lucu, tetapi dalam kehidupan seharian, dia adalah seorang yang tegas dan bertanggungjawab pada keluarga. Selepas kematian alias Kongo, Zainah meneruskan kegiatan melawak dan menyanyi untuk meneruskan kelangsungan hidup. Bakat komedi semula jadi dalam dirinya itu digunakan sebaiknya dan dia pernah diundang ke luar negeri untuk membuat pertunjukan pentas seperti di Sabah, Sarawak, Brunei dan Malaysia dengan bayaran yang lumayan. Hasil perkongsian hidup dengan suaminya itu dikurniakan seorang anak lelaki bernama Azhar. Ada antuang mana tu merepet aja engkau. Pada tahun 1972, penyakit alias Kongo semakin parah dan akhirnya meragut nyawa. Banyak orang telah datang membanjiri rumahnya dan menghantar jenazahnya ke tanah perkuburan. Sebulan sebelum kematiannya, para peminat telah dikejutkan dengan berita kematiannya dan ramai yang menyerbu ke rumahnya di Lengkong 3, Kembangan. Tetapi, rupa-rupanya berita itu cuma kabar angin saja. Berita itu tersebar cepat di seluruh Singapura dan Malaysia. Tetapi tidak lama selepas kabar angin itu menjadi kenyataan, alias Kongo telah meninggal dunia pada bulan Julai 1972 ketika berusia 40 tahun. Jenazahnya telah disemadikan di tanah perkuburan Kasim dengan lebih daripada 500 orang turut mengiringi jenazahnya. Sebahagian besar mereka adalah terdiri daripada penyanyi pop dan bintang filem serta pelakon televisyen. Beliau meninggal dunia di Hospital Besar Outram Road setelah penyakit gastrik ulcer yang dihadapi sejak beberapa waktu sebelum tenat.
Al-Fatihah.